Itu wakil pada UMNO, wakil PAS. Okay, baik. Assalamualaikum semua dan selamat malam kepada anda penonton MGTV. Okey, malam ini saya berada di Dewan Tan Sri Ghazali Slim River bagi mengikuti ceramah Muafakat Nasional, dan penceramah utama malam ini merupakan sampai kehadiran Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Presiden PAS Datuk Seri Haji Hadi Awang. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Pengerusi Presiden Nasional, dan juga Presiden UMNO yang kita sayangi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Majlis juga mengamalkan kehadiran yang berhormat Datuk Haji Syarani Muhammad, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak yang juga merupakan Pengerusi Barisan Nasional Negeri Perak, serta yang terhormat pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah semoga kehadiran tetamu tuan-tuan dan puan akan jadikan manusia kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya juga menjemput semua tetamu yang sudah hadir untuk masuk ke dalam dewan dan mengambil tempat yang kita sediakan untuk kita mulakan majlis kita pada masa sahaja lagi. Dan majlis sekali lagi menjemput semua yang berada di luar dewan untuk masuk memenuhi kursi yang kita sediakan untuk kita mulakan majlis kita sebentar saja lagi. Terima kasih atas segala kerjasama. Kepada yang baru sampai, seperti yang dimaklumkan, di sebelah kanan dewan ini dikasihkan untuk wanita muslimat, manakala di sebelah kiri dewan dikasihkan untuk kaum lelaki dan muslimin. Terima kasih atas bersama dengan wanita perempuan. Okay, baik, yang baru tiba merupakan calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz ketika ini. Okey, selain daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Haji Hadi yang hadir pada malam ini, turut hadir adalah Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa, dan selain itu turut hadir sama adalah Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan. Selain itu pengurusi Perhubungan UMNO Perak Datuk Sarani Muhammad yang juga pengarah PRK Don Slim. Dan ketika ini hadirin yang hadir pada malam ini sedang menunggu kehadiran Presiden PAS sebelum ceramah Muafakat Nasional ini akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Saya kira ini pertama kali majlis kita yang ramainya kaum lelaki. Jadi untuk itu 3 kursi di bahagian belakang yang dikasihkan untuk kaum wanita dan muslimat dibenarkan untuk kaum lelaki muslimin mengambil tempat. Terima kasih banyak kepada kaum bapa pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Untuk itu, kaum ibu muslimat dimohon untuk mengambil kursi bagi hadapan untuk kita beri ruang kepada yang masih baru sampai. Terima kasih atas kerjasama. Itu dia saya kita nampaknya. Handsome dan tak bergaya orang ini. InsyaAllah.
Untuk pengamal media, insyaAllah nanti setibanya Tuan Guru di atas pentas, kita akan jemput semua tetamu VIP yang ada untuk berdiri untuk mengambil gambar, dan tuan-tuan dan puan-puan juga akan terus berdiri untuk kita nyanyikan 4 buah lagu nanti. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kelancaran kepada manusia pada malam ini. Terima kasih atas segala kerjasama. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Halim bin Awang, Presiden PAS. Jalur tengah-tengah kata demo. Jalur tengah-tengah diambil oleh 2 presiden. Dia cantik nampaknya malam ini. Kita akan terus berdiri untuk menyanyikan 4 buah lagu sebentar. Nyanyian 4 buah lagu. Lagu negaraku, Bersatu Bersedia Berkhidmat, Bersatulah Wahai Muslimin, Barisan Nasional, Muafakat Nasional.
dipersilakan duduk. Kepada yang masih berada di luar dewan, seperti saya dimaklumkan bahwasanya kita juga menyediakan skrin besar di luar untuk memberi ruang dan peluang pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berada di luar untuk menonton rancangan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO. Saya tak percaya baju putih pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Amin Haji bin Awam, Presiden PAS. Allahu Akbar. Berjubah putih pada malam ini. Yang berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, yang tidak sunyi-sunyi dengan baju hijau. Yang berhormat Tuan Sri Panglima Haji Anwar Musa, Setiausaha Agung Muafakat Nasional. Yang berhormat Datuk Saharani bin Muhammad, Pengerusi Badan Hubungan Aman Negeri Perak. Yang berhormat Tuan Haji Razman bin Zakaria, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak. Yang berbahagia Saudara Syarif Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, orang muda. Seterusnya, yang berbahagia Saudara Muhammad Zahid bin Ali Salam, Barisan Nasional Muslim. Itu dia, kaca orangnya. Ahli-ahli yang berhormat, ahli Majlis Tertinggi UMNO dan ahli Jabatan Kuasa PAS Pusat, ahli Jabatan Kuasa Jabatan Tertinggi Barisan Nasional, kepimpinan ahli bergabung Barisan Nasional, Datuk Seri R.S. Tanatiran, Presiden Marga Sakti, Saudara Mulati Taran, Naib Presiden Parti Gerindra Malaysia, Datuk Logan Aden, Presiden IPS. Seterusnya, SU Agung Kima yang diwakili oleh Presidennya pada malam ini, yang berbahagia Datuk Osman Desra, Pengerusi Veteran UMNO Malaysia, Kepimpinan UMNO dan PAS Negeri Perak, Kepimpinan UMNO PAS Komponen Parlimen Tanjung Malik, Kepimpinan Wanita UMNO dan Kepimpinan Muslimah PAS Negeri dan Parlimen Tanjung Malik, Kepimpinan Pemuda UMNO dan Kepimpinan Pemuda PAS Negeri dan Parlimen Tanjung Malik, Kepimpinan Puteri UMNO dan Kepimpinan Amirah PAS Negeri dan Parlimen Tanjung Malik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita pada malam ini di dewan yang mulia pada malam ini. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Alhamdulillah atas nama Muafakat Nasional Dua Parti Terbesar Orang Melayu berkabung demi kesejahteraan Malaysia dan umatnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Allah Taala mengizinkan kita berhimpun untuk kita sokong dan dorong calon kita Muhammad Zaid. InsyaAllah pada 29 nanti kita akan tentukan calon Barisan Nasional ini akan juga menang insyaAllah. Ikan balak, ikan pelotan, buat goreng masakan. Kita tolak orang Jalur Intan, kita sokong Muhammad Zaidi. Masak kari gulai cempedak, buah lekong, buah rambutan. Muhammad Zaidi orang yang bijak, kita sokong anak tempatan. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi memulakan majlis kita pada malam ini, saya dengan penuh hormat menjemput kepada yang hormat Tuan Haji Razman bin Zakaria, Pesuruhjaya Pasir Perak, untuk memulakan sesi ucapan. Falyatafadhal ma'dzura, dipersilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga daripada Al-Quran, ayat yang ke-103. Ayat yang selalu kita dengar, yang bermaksud wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu suatu waktu dahulu kamu adalah bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan nikmat Allah telah menyatukan hati-hati kamu dan kamu menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar, dan kamu di waktu itu berada di tiang di tebing api neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah telah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk daripadanya.
Yang hormati pengacara majlis, yang dikasihi lagi dihormati yang hormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang hormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan juga Pengurusi Barisan Nasional. Yang hormat Tan Sri Panglima Haji Anwar Musa, Syurga Agung UMNO dan juga bersama Muafakat Nasional. Yang hormat Senator Fadil Ustaz Idris Haji Ahmad, Naib Presiden PAS. Yang hormat Datuk Seri Syahrani bin Muhammad, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak. Barisan pimpinan PAS, barisan pimpinan UMNO di semua peringkat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Pertama, selamat dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat berhimpun dan mengumpulkan kedua-dua presiden dalam keusaha kita untuk menerangkan kepada masyarakat dan mengubah langkah politik negara dan memenangkan calon PRK Muslim ini, yang saudara Zaidi bin Ali. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita selalu dengar ayat ini berulang kali. Tambahan pula di musim kita mengatakan Muafakat Nasional selepas daripada pilihan raya yang ke-12, ke-14. Walaupun ayat ini kita baca ditujukan asbab nuzul ayat ini adalah ditujukan kepada kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Kaum ini bermusuhan begitu lama, lebih 400 tahun. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila datangnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bermusuh lebih daripada 40 tahun ini dapat disatukan. Permusuhan mereka selama 400 tahun bukan dalam permusuhan zaman sekarang ini. Katanya mereka ini memilih salam daripada satu Aus kepada Khazraj, membunuh Paulo ataupun daripada kaum Khazraj, meletakkan di atas unta, kemudian menghantar unta itu balik kepada kaum mereka. Tapi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi berhijrah daripada Madinah, kedua-dua kaum ini boleh menerima Nabi sebagai pimpinan mereka di Madinah. Oleh sebab sejarah mereka begitu lama dalam permusuhan, maka melihatkan penyatuan ini tidak menimbulkan kesenangan daripada kaum Yahudi, maka mereka mudah untuk menurunkan racun supaya terus berlaku permusuhan. Apabila titik-titik permusuhan mula bangkit, maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan. Dan ayat ini relevan untuk kita sampai bila-bila masuk. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk. Untuk penyatuan ummah ini, kita tidak boleh lari daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat awal Nabi apabila membuka Fathul Mekah, walaupun permusuhan di kota Mekah itu, bagaimana kita mengetahui bahawasanya perbuatan terhadap Hindun yang telah membelah ada bawa saudara Nabi Hamzah, dan bagaimana perbuatan Wahsy telah menikah Syahsyudah, telah membunuh Sayyidina Hamzah, bagaimana permusuhan
Tetapi apabila Nabi sampai ke kota Mekah, begitu permusuhan, tetapi Nabi boleh menerima dan memaafkan mereka ini. Inilah sepatutnya menjadi contoh kepada seluruh umat Malaysia yang ada pada hari ini. Dan dengan penyatuan itu, kita melihat bahawa Islam bukan saja menguasai di semenanjung Arab. Islam bukan saja mengandungi tanah belah Arab. Islam telah berkembang sehingga ke Afrika. Islam telah berkembang kepada India. Islam telah berkembang kepada Eropah Timur. Dan sehingga hari ini kita melihat apabila bibit-bibit perpecahan itu sedikit demi sedikit negara Islam telah dipisah dan dirata. Kita ingat dengan ayat yang dibacakan tadi, dengan apa yang diterangkan katanya menjadi satu panduan kepada kita untuk kita mengubahkan satu lanskap politik negara ini. Kita telah mendapat pengajaran yang besar daripada pilihan raya yang ke-14, di mana kita melihat bahawa pilihan raya ke-14 kalau kita lihat dalam negeri Perak ini, saya kami dengan Datuk Ta'alim, kerajaan didukung kerajaan sebab daripada pilihan raya yang ke-14 di barisan membangkang itu keseluruhan yang adalah Melayu, dan di sebelah sana adalah sebahagian besarnya daripada DAP. Dan hasil daripada penyaduan yang kita buat pada hari ini kita melihat kembalinya kerajaan kita di bawah Perikatan Nasional, dan kita lihat kembalinya kerajaan dalam negeri Perak. 100% dalam kerajaan sekarang adalah Melayu. Kita ingat dalam titik ini, kita bagi pihak seluruhnya kita menyerulah supaya kita boleh merubah lanskap politik negara. Bukan saja menyatukan di antara bangsa dan nama, hendaklah kita menyatukan seluruh umat di muka bumi ini. Boleh atau tidak? Dengan kata itu, saya bagi pihak PAS dalam pilihan raya kecil DUN N58 Muslim, pengundi PAS pada pilihan raya yang ke-14 lalu sebanyak 4.103. Hari ini saya berjanji dengan seluruh kekuatan jenderal yang ada, insya-Allah daripada hari permulaan penanaman calon dan sehinggalah hari pilihan raya akan datang, hari kecil hari Sabtu 29 hari bulan nanti, kita bekerja bersungguh-sungguh untuk kita membawa semua 4.103 orang untuk masuk ke dalam negeri dan mengundi calon daripada Muafakat Nasional Saudara Zaidi bin Talib. Boleh? Dan kita juga berharap daripada semua rakan-rakan kita, sama ada bersatu ataupun daripada bangsa Nasional keseluruhannya, kalau dicampurkan keseluruhan ini PAS, UMNO dan bersatu, insya-Allah kita hilangkan kita pegang dan kita hilangkan deposit calon yang cuba melawan kita. Boleh? Sekian Astagfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jazakallahu khairal jazaa. Terima kasih saudara Budi di atas ucapan itu tadi. InsyaAllah kita akan pastikan 4.103 pengundi daripada PAS akan memanggang Muhammad Zaidi. Muafakat! InsyaAllah. Mari kita teruskan dengan ucapan yang berhormat Datuk Haji Sarana bin Muhammad, Pengerusi Badan Pembinaan Negeri Perak. Fala tafadhal mahjur, silakan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hakim bin Awam, yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Musa, yang berhormat Tuan Haji Razman bin Zakaria, calon kita yang bahagia Saudara Muhammad Zaid bin Aziz, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, bapak, saudara-saudara sekalian. Minta maaf tak dapat baca keseluruhan sebab urus dia bagi 7 minit saja untuk ucap. Alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang Allah, dengan qudrat dan iradat Allah ditemukan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan Yang Muhammad Azmani merindui suasana ini. Sebelum berlaku perayaan puasa, sebelum berlaku Covid, Mufakat Nasional Negeri Perak telah sampai ke puncaknya pada 25 Januari 2020. Mufakat Nasional Negeri telah mengadakan konvensyen Mufakat Nasional Negeri Perak di Kompleks UMNO Bahagian dan Badan Datuk dengan dihadiri oleh 4,000 orang peserta, 2,000 daripada PAS, 2,000 daripada UMNO. Pada hal tersebut kita telah bacakan piagam kita. Pada hal tersebut kita yakin jika pada waktu itu bila masa Kerajaan Negeri Perak dibubarkan, kita yakin Mufakat Nasional Negeri Perak akan mendapat sekurang-kurangnya 40 kursi duduk pada waktu itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia boleh merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Kita rancang untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri. Rupa-rupanya rancangan Allah lebih baik. Tak payah pilihan raya pun kita dah jadi kerajaan. Alhamdulillah. Saya satu bergurau dengan Yang Muhammad Tuan Haji Razman. Yang Muhammad Tuan Haji Razman ini orang kampung saya, kami orang Lenggong. Cuma dia bertanding di Semanggu. Sebelum bertanding di Semanggu, dia bertanding dengan 2 kubu Datuk Syamsul Anwar Nasar, Menteri Pertahanan. Walaupun pada tahun 2013 Datuk Seri Syamsul Anwar menang bertanding dengan Haji Razman, tapi tak jadi apa. Dia jadi kursi PTN. Rupa-rupanya hikmah perpaduan ummah ini, hikmah Mufakat Nasional ini, bila kita jadi kerajaan, Datuk Syamsul jadi menteri, Haji Razman jadi exco. Alhamdulillah, itu adalah contoh paling klasik apabila dikatakan perpaduan itu memberikan kebaikan dan hikmah kepada kita semua. Sebab itu tuan-tuan dan puan selalu mengalah di RK N58 sendiri. Saya ingin merakamkan penghargaan sedikit terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi dan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hakim bin Awam, kedua-dua Presiden Parti PAS dan UMNO hadir pada malam ini untuk menyatakan sokongan kepada calon Barisan Nasional N28 Muhammad Zaid Aziz. Tuan-tuan dan puan, seperti mana ditunjukkan oleh PAS kepada calon Barisan Nasional di Kakaran Thailand, di Semening, di Rantau, di Tanjung Piang, di Kimanis pun saya jumpa orang Perak di sana, di sini, dan alhamdulillah insya-Allah di PRT sendiri. Tuan-tuan dan puan, saya percaya seperti mana kata Haji Razman tadi, insya-Allah paling kurang 4,103, mungkin lebih daripada itu insya
insya-Allah akan kita perolehi tambah dengan undi asal Barisan Nasional 8,327, maka sekurang-kurangnya 12,000 undi sepatutnya untuk Barisan Nasional ada dalam top undi pada malam 9 bulan insya-Allah. Dengan semua sahabat-sahabat yang lain, ada Bersatu, ada Mata Sakti, ada Hima, ada YPPP, ada IPN, dan ada macam-macam lagi sokongan ini, saya yakin insya-Allah kita akan dapat mencapai 14 undi pada 29 bulan. Terima kasih kepada Tuan Guru, terima kasih kepada rakan-rakan PAS, terima kasih kepada Ustaz Ray. Ustaz Ray dengan saya ini orang petani, kami selalu bersama-sama berkeping. Baru ni saya tanya Ustaz, bila kita sama pulang, tak tahu nak kata apa, saya ingin kerajaan dia. Rupanya dia berbangga lagi seronok, Ustaz, boleh katakan. Tapi apabila dengan buat pada malam ini, kita nak terjemahkan bahawa muafakat nasional itu bukan retorik. Muafakat nasional yang ditandatangani oleh kedua-dua presiden pada 14 September 2019 itu bukan pura-pura. Biarkan muafakat nasional itu bukan ancaman kepada orang Muslim Islam, bukan. Biarkan muafakat nasional itu adalah tawaran baru kepada rakyat Malaysia. InsyaAllah jika pada PRU nanti calon-calon muafakat nasional ini dipilih menjadi wakil rakyat, menjadi kerajaan, insyaAllah muafakat nasional bukan sahaja jaga orang Islam, insyaAllah muafakat nasional akan menjaga seluruh rakyat Malaysia ini, insyaAllah. Kerana itu model PRK N58 ini nak diperlihatkan bagaimana UMNO, PAS, MCA, MIC dan rakan-rakan yang lain, kita nak buktikan kepada dunia bahawa parti-parti yang sedia bergabung dalam sebuah payung, di bawah payung yang sama ini, kita bersedia untuk menawarkan kepada rakyat Malaysia bahawa persertaan ini, kasih sayang ini adalah merupakan tawaran baru untuk rakyat Malaysia. Kita nak tawarkan kepada rakyat Malaysia bahawa penubuhan kerajaan baru insyaAllah pada PRU 15 nanti adalah kerajaan yang benar-benar akan berbuat kebajikan, bukan saja untuk orang Islam tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Tuan Haji Razman. Lama tak ucap muafakat nasional ini. Ketidak tiap malam berganti malam saya dengan Haji Razman. Kalau saya ucap pukul 9, dia kata pukul 2 dia baru dia boleh sambung apa yang saya ucap sebab dia dah hafal yang ucapan saya. Sama juga kalau saya sampai 8, pukul 10 saya boleh sambung ucapan dia sebab kami dah tahu begitu serasi sekali. Tuan-tuan dan puan, keserasian ini kita rayu supaya diterjemahkan dalam bentuk undi untuk PRK N58 sendiri. InsyaAllah saya tak akan kami masa yang panjang, mati sedap sangat terus. Belajar. Jadi terima kasih sekali lagi kepada kami pengajar, terima kasih kepada Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Presiden PAS, terima kasih kepada semua pimpinan yang tadi rayuan kita, tolonglah kempen supaya semua pengundi yang ada dalam Datuk Seri ini insyaAllah akan memberikan undi kepada calon Barisan Nasional, calon yang pada kanan kami, calon yang baik, Saudara Muhammad Zain bin Aziz insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Jazakallahu khairan katsiran di atas ucapan atau sarani itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang berada di dalam dan juga di luar dewan, kami Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Nurul Aman Muhammad Fauzi, Naib Ketua Puteri UMNO Malaysia. Terima kasih atas kehadiran. Saya kira pada malam ini tak sempurna kalau kita tak dengar ucapan calon dia. Dua sudah berucap berdiri, dua lagi menyusul nanti. Tapi tak lengkap malam ini. Ampunya diri tidak hadir untuk itu. Mari dengan penuh hormat menjemput dan mempersilakan calon kita untuk memberikan sepatah dua kata. Al-Tafadhal Mahjura, persilakan dengan penuh hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada majelis yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Pengurusi Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji bin Awang, Presiden PAS. Yang berhormat Senator Idris Ahmad dan Presiden PAS. Yang berhormat Datuk Syarif bin Muhammad, Pengurusi Badan Perempuan UMNO Negeri Perak. Yang berhormat Datuk Azman Zakaria, Presiden PAS Perak. Yang berhormat Datuk Seri Haji Musa, Susah Agung bersama Masyarakat Nasional bersama Datuk Fikri Hasan. Ada yang berhormat Datuk Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, yang berkuasa Dewan Tertinggi Barisan Nasional, khususnya Presiden Tinggi UMNO, Ahli Sepas Pusat, Pimpinan Ahli Barisan Nasional, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah SWT karena pada malam ini dapat saya bersama-sama berkesempatan dalam kemudian ceramah kebanggaan nasional pada malam ini. Syukur Allah SWT. Terima kasih banyak ucapkan kepada yang berhormat Datuk Jabatan Hamidi dan pimpinan Barisan Nasional kerana telah memilih saya sebagai calon Muhammad Zaidi bin Aziz, calon N58 Dun Muslim. Terima kasih dan tak terhingga saya kepada semua. Juga terima kasih juga saya kepada seluruh pimpinan PAS pusat, negeri dan bahagian dan terbalik yang juga bersama-sama pada hari pemilihan calon untuk menyokong, mencadang dan menyokong saya sebagai calon bagi Dun Muslim ini. Kerjasama Pekan Nasional yang berlaku ini amat memberikan kita satu kesempatan yang cukup baik, memberikan tanda bahawa rahmat dan berkat terkatang kepada kita saudara Melayu Islam dalam Melayu ini menunjukkan satu perkhidmatan yang cukup besar. Sebab itu saya akan ada bersama daripada semua kita realisasikan perkhidmatan kita ini pada 29 hari bulan nanti untuk sama-sama mengundi saya sebagai calon N58 Dun Muslim. InsyaAllah yang kita percaya yang bersama patulan lagi kepada kita dan rahmat dan berkat Allah SWT dan doa semoga kita sama-sama akan terus berdoakan kekal berdoakan. InsyaAllah kita akan terus mendapat kemenangan kepada Allah SWT dan insyaAllah. Untuk itu saya berayu sedang kepada semua untuk bersama nanti kita telah mengundi pada 1 hari bulan dan juga kepada semua tentera untuk bersama-sama kita keluar dan mengundi seawal yang mungkin pada 1 hari bulan untuk sama-sama memberi sokongan kepada saya sebagai wakil rakyat insyaAllah pada 1 hari bulan dan insyaAllah sekadar saya beri mandat kepada tuan-tuan dan perempuan kita sama-sama untuk melihat bagaimana memajukan kawasan Dun Muslim ini demi agama bangsa dan negara kita insyaAllah. Kepada Allah kita berdoa supaya insyaAllah kita dapat ampunan dan rahmatan, kita akan sesegera membangun insyaAllah pada dosa negara ini demi agama bangsa dan negara. Sungguh sekian daripada saya mohon mengundur diri awal malam ini untuk saya penuh karena saya ada program lain, tempat yang lain untuk berlangsung di Kerajaan Filipin seperti nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan ucapan calon kita itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, terusnya dari hulu datangnya kami, sungai telah sumber rezeki. Amanat Tuan Guru kami nanti, semoga Allah memberkati untuk itu. Majelis penghormat menjemput dan persilakan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Awang, Presiden PAS. Pada kesempatan persilakan yang berhormat. Takbir! Takbir! Takbir!
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula Allahi nasar Allah. Lahul imam sawan wa salat wa azali. Dzikr ya Rasulullah katsira. Wala yansuran Allah mansur. Inna Allah la qawiyyun aziz. Firman Allah yang bermaksud, dan kalau Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara golongan yang benar, menolak golongan yang salah. Maksudnya nasur atau rumah ibadah adalah rumah ibadah dengan Yahudi, agama Kristen. Sembahyang demi sesungguhnya Allah berjanji menolong setiap yang menegakkan agama ini, dan Allah itu Maha Kuat bagi Maha Perkasa. Muhammad berjanji atau Sayyidul Muhammad berjanji yang hormat tafsir seperti penerimaan untuk tetap belajar yang hormat Singapura saya Rahman yang hormat Datuk Salami untuk perhubungan makmum di Perak satu dan semua yang hormat Hadirul Karya Pak di Perak karena itu berbagi-bagi bagi nasional Dewan Pengawas semua pimpinan artinya ada yang saya kasih yang saya hormati sekalian. Untuk kita membuat keputusan mengundi dari kecil sedikit yang akan membuat sedikit pencerahan dan politik besar. Karena tidak saya belajar di asal dulu politik besar. Ayat yang dibaca tadi menerangkan bahwa dalam sejarah kata-kata manusia penyanyi Islam berada memimpin masyarakat berbagai agama berbagai bangsa. Kebiasaannya di berbeda agama bertahu akan berteman. Oleh kerana Islam bersifat kemanusiaan sekali, adil untuk semua. Maka Islam mempunyai dasar konsep dan arti dan memimpin. Nabi kita bermasalah dituduh oleh Allah dengan panduan Al-Quran bagaimana menumbuhkan negara masyarakat dan ini dengan melakukan jarak yang tahu saya disambung yang masih saya persoalan menyambut tahun ini. Apabila memimpin selama dengan masalah orang sangat penting kaumnya dan agama. Tak izinkan untuk Nabi menegakkan sebuah negara dan agama. Maka terpaksa melakukan hijrah di Madinah. Setelah penduduk Madinah dari kaum dan Khazraj, dua kabilah yang bergerak telah menjadi pemaaf
bergaul dengan orang-orang Yahudi yang berhimpun di Madinah. Mereka adalah golongan lainnya yang membaca hakikat suci mereka tentang kelahiran Nabi Adam. Di mana kelahiran Nabi Adam, messenger yang masih ini disebut dalam kitab agama Yahudi, Kristen, Hindu dan lain-lain. Masih dengan menegakkan tentang kelahiran Nabi Adam. Apabila orang Madinah mendengar cakap orang Yahudi tentang Rasul agama ini, dan mereka datang untuk memenuhi tambah yang diminum Ibrahim alaihissalam. Orang Islam menyebut Ibrahim, orang Barat menyebut Abraham, orang Hindu menyebut Brahma. Itu Ibrahim. Tempat Ibrahim itu dia sedalam yang tahu. Mereka berkumpul di situ. Dan Nabi Muhammad mengajak mendukung perjuangan untuk menegakkan sebuah negara kedaulatan. Maka kalau dan setelah masuk Islam, bukan saja masuk Islam, mereka bersedia menerapkan bumi tanah air mereka untuk menegakkan negara kedaulatan. Maka dari orang Islam yang berhijrah dan bergabung dengan orang Islam, digabungkan orang Islam saja untuk membina satu kekuatan yang berkuasa mereka, disatukan orang Islam, Allah satu dan orang yang digabungkan satu gabungan Islam. Benar ada orang-orang bukan Islam yang bukan ekstrim, orang bukan Islam yang datang, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, termasuk dengan Al-Quran, yang masih ada sifat kemanusiaan, benci dan kezaliman, benci dan kebutaan, benci dan kegagalan, mengajak sama untuk bergabung dalam saling memaafkan dan menggunakan. Maka ini menceraikan dia kesalahan. Sahih maknanya dia katakan di mana Islam memimpin, tetapi negaranya angin maka terbentuklah sebuah negara masyarakat baru yang hanya menekan impian dan menanyakan tali dari persahabatan yang mereka boleh tentang teori negara, tetapi bukan Islam bukan satu negara. Tidak dipaksa bukan Islam saja. Sama halnya mereka bisa kerja hati, tetapi mereka perlu dibangun dengan Islam yang hari itu. Sebelum disempurnakan asalnya, diwafatkan dimatikan dan dimaafkan. Tapi Quran ini masalah. Sehingga orang bisa berjaya menumbangkan dua upaya sabar sebenarnya. Islam masuk ke India, pengaruh masuk ke China, masuk ke Spanyol, utara Afrika, dan orang Islam ilmu yang baik daripada tantangan bangsa mereka. Ilmu dunia yang ada tajam diambil oleh Islam dan dibina dengan akidah dan akhlak Islam, menggelari tantangan dunia. Sebelum itu bangsa-bangsa lain, kuasa-kuasa kita menghormati hari itu. Sebenarnya ada bersama dengan ada dunia dan negeri
dari mempunyai arsitek yang buat bangunan yang cantik, disuruh mereka betul di sana yang tidak setelah dimulai di sana yang tidak tanah arsitek dipotong karena takut bagi sana yang berlian sama. Begitulah ada ilmu yang lain. Islam memakai ada ilmu yang semuanya dalam masyarakat. Maka lahirlah Taman Indonesia. Orang Islam membaharkan ilmu perbuatan, membaharkan ilmu agama, membaharkan ilmu sains dan teknologi. Islam meminta 1.300 tahun. Tapi lama kelamaan Islam untuk berjalan menamakan mereka pecah tanah air yang sedianya oleh kuasa barat yang mengambil teknologi berbawah Islam. Tahun Indonesia dan Spanyol, tahun Indonesia di Irak, di Baghdad, tahun Indonesia dengan Mongol di India, tahun Indonesia diambil di barat. Mencipta ilmu sains dan teknologi. Pada hari itu berlaku revolusi kita sendiri di barat. Bertemu dengan Kristen. Dan Kristen dalam Bible ada teknologi. Sehingga mereka menganggap sains susah. Maka berlakulah Tamadun. Barat yang terkenal itu maju. Tetapi dia ada asal ada orang yang tersaksikan pada hari ini. Mereka begitu senjata yang mereka membunuh manusia berkata seiman. Darah digunakan untuk perbuatan. Tapi darah digunakan untuk tidak memusnahkan. Ini semua amal perintah. Guna darah digunakan untuk perbuatan. Bila orang bakar dapat, jadi musnahkan sebenarnya. Orang Islam saja. Bapak yang mati menjaga dan berita. Termasuk negara kita Indonesia ini. Dan mereka pasti bahagia dengan Indonesia adalah Malaysia itu Utara Afrika dan Filipina, Asia Timur, Soviet di bahagian Indonesia ini. Tetapi mereka tidak menjadi memutuskan Quran tidak ada masalah. Kita perlu berusaha untuk mengembalikan seluruh orang Islam kepada asas. Akibat kemudian asasnya berlaku perang politik dan sosial. Mereka ini mereka berlaku perang politik tidak lain di bawah. Apabila kata-kata hati sampai asas pimpinan dan menang dengan mereka. Bersama depan di dalam ada yang pengesan baru. Asal pimpinan kita tidak ada. Mau datang khusus, mau kena datang. Maka mereka benar dalam keadaan menjaga yang Islam menguasai politik ini berlaku dalam menyebabkan ini kepada emas. Apa maksudnya? Kalau kita ada resaksi nasional yang kalah, ambil yang kalah, Pak Susah. Kenapa Pak Susah? Karena kita macam dua pada pukul duduk kanan, duduk kiri tadi, pukul duduk kiri, duduk kanan tadi. Kalau maksudnya dia membuat perubahan. Sebaik berasal yang kami kenal, maka kita bersatu menggabungkan. Mudah kepada mana? Itu bukan mewakilkan mana. Diwakilkan mewakilkan mana. Pas teks itu, amplop teks itu, sehingga amplop bila lembaga mengalir di sana. Amplop di lembaga pas ada juga perbincangan. Kita berdaya untuk mewakilkan. Itulah mau kekerjaan kita berikan. Tapi itu hari yang kita
Ya
ingatan sudah, amanan sudah. Cuma satu yang belum sudah. Untuk itu saya yang berhormat menjemput persilakan yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO, pengantar Pengerusi Badan Nasional pentas ini untuk Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim salaman kaamilan ala sayyidina Muhammad alladhi la tadurru bihi qadara wa tunawi rawadi wa asl qawadi وسوس الظلام وجهه كريم وعلى آله وصحبه ومن فسد المجلس الرحمن التفسير والمهدي الكون salah saya Roman Nasiri Datuk Palimah dan saya jago bingin saya jago sama yang Roman Senator Al-Ustaz Haji Samad dan Presiden Satu Pas yang Roman Datuk Haji Sarani Muhammad selaku Urusi Badan Hubungan Pemerintah yang Roman Tuan Haji Razman Karya Saudara Pastera Saudara Amran Ibrahim Urus Bersatu Jumalim rekan-rekan kepimpinan Pas Pusat dan Rakyat Majelis Tinggi, saya juga ingin mengadakan orang besar dan Jumalim yang berkumpul Pas Kawasan dan Jumalim Ustaz Tamizah Rahman. Ya, memang besar. Nah, Ketua Menteri UMNO Malaysia, Perintah UMNO Muslimat PAS, rekan-rekan UMNO dan PAS di dalam Dewan dan juga ramai lagi di luar Dewan. Saya melakukan total membawa yang berada di luar Dewan dan turut serta pada malam ini kita berikan penghargaan kepada rekan-rekan wartawan yang terutama yang menyokong dan belum menyokong. Alhamdulillah pada malam ini buat sekian kalinya Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Yati Awang disatukan dengan saya ke dalam suatu wadah di PRK Selim ini untuk memperlihatkan bagaimana kemuafakatan yang benar-benar membawa barakah kepada dua parti besar, yaitu UMNO dan PAS di dalam PRK yang lalu. Tetapi kerana Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahawa PRK Islam ini kita disatukan semula untuk memperlihatkan kebersamaan kita bagi menerjemahkan iltizam atau komitmen kita untuk menerjemahkan sepenuhnya piagam yang telah kita tandatangani dan juga perjanjian bersahabat untuk melaksanakan piagam itu. Memang Allah Ta'ala mentakdirkan kejayaan yang alhamdulillah dalam PRK yang sebelumnya. Kebenaran yang bergaya sebelum itu bukan hanya sebagai penanda aras atau benchmarking untuk memperlihatkan kerjasama antara UMNO dan PAS dan rakan-rakan dalam barisan, apatah lagi rakan-rakan Friends of BN. Tapi alhamdulillah di sini dan juga Islam ini buat
dinamika politik yang sedang berlaku, dan ini adalah bukan perubahan yang kita tidak harapkan. Namun dinamika politik ini terpaksa kita lalui karena suasana politik itu. Tuan Guru telah menyatakan bagaimana Sahifah Madinah berbagai kalimah itu menjadi asas kepada ibrah untuk kita lalui di dalam siasat atau politik di dalam kita. Di dalam suasana ini kita dapat melihat bagaimana proses siasat ini, proses politik ini harus kita lalui dengan berbagai. InsyaAllah sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Guru tadi, pada 29 hari bulan ini apabila pengundian dilakukan di PRPC ini, kita mengenalkan saudara Zaidi Hafiz sebagai calon kita, calon bangsa nasional yang bukan sahaja didukung oleh Friends of PN dan Governor PN, tetapi didukung oleh pencadangnya YPP PAS kawasan Tanjung Malik. Saya ikuti karena beliau di masjid saya di kawasan Al-Aqsa. Pertama kali saya melihat dan mendengar beliau berceramah, beliau menyatakan betapa sukanya pertama kali dalam hidup beliau dan hari-hari PAS di kawasan Sejid dan Tanjung Malik untuk mengundi seumur ini first time ever dalam kali undi gaji ini. InsyaAllah 4.134 itu diterjemahkan untuk mengundi saudara Zaidi Abdul Aziz jadi lepas alhamdulillah telah terbuka hati dan komitmen daripada YPP di kawasan sendiri, apatah lagi endorsement datang daripada Presiden PAS yang sangat sebagai fatwa siasat, maka pengundian itu adalah semacam wajib mengorganisasi. Tambah pula saudara Amran yang ada di sini. Di sini Bersatu telah memilahkan komitmennya dan insyaAllah saya yakin yang hormat Ustaz saya yang ada di Badan Presiden dan saudara Amran Ibrahim adalah penaras untuk diakui itu sendiri. Saya akan bahwa keikhlasan bersatu ini dapat insyaAllah diterjemahkan dengan memenangkan dengan berbagai yang lebih kepada saudara Zaidi Abdul Aziz. Saya juga sama melihat IRPC ini sebagai satu benchmarking, sebagai satu indikator untuk PRU ke-17. Saya bukan muncul politik jauh hari sebagai tukang milik politik, tetapi saya melihat bahawa tuduhan terhadap kerajaan sekarang ini kononnya kerajaan yang didukung dari atas atau masuk di belakang, maka insyaAllah mandat baru harus dicari bagi membuktikan bahawa kerajaan ini yang didukung oleh 12 parti yang berbeza akan membuktikan bahawa insyaAllah seluruh pengundi di negara kita, seluruh rakyat Malaysia akan memberikan mandat baru kepada kerajaan yang ada sekarang ini, kerana kita insyaAllah ingin membuktikan bahawa kerajaan ini bukan kerajaan yang didukung dari atas dan bukan di belakang, dan insyaAllah kita akan dapat tanda tangan di dalam PRU ke-17. Untuk itu manifestasi dan indication daripada PRU Slim ini adalah sebagai asas untuk pemilihan
kepada manifesto. Kita yang benar, kita membuat kerajaan bukan berdasarkan apa janji yang kita buat, tetapi insyaAllah manifesto dan apa janji yang akan kita hidangkan kepada rakyat akan berlaku apabila Parlimen dibubarkan dan diadu ke-15. Tuan Guru dan saya sering bertemu dengan Ahmad Muhammad Radani. Ketiga kami sering mengadakan pertemuan 4 mata dan 6 mata dengan tujuan untuk memperkukuhkan kemufakatan kita. InsyaAllah pada 14 September bulan depan benarlah setahun ulang tahun pemwujudan muafakat nasional. Walaupun 1 tahun itu bukan satu tempoh yang panjang, terlalu banyak cabaran dari dalam dan dari luar. Asalkan kita memikirkan bahawa muafakat nasional harus diperkasa dan diperkukuhkan, insyaAllah muafakat nasional akan terus jadi keras pada kerajaan di dalam pilihan ke-12 ini. Namun dinamika politik harus kita jaga. Saya bertemu dengan 12 parti yang wujud yang menangkap dan mendukung kerajaan yang ada sekarang ini. Tentu perkahwinan yang baru sekarang ini, perkahwinan politik ini pasti ada titik problem, pasti ada permasalahan dan perkara yang harus kita hadapi dengan begitu besar dan perlahan-lahan. Istiqamah negara yang penting. Ia bukan datang ke masyarakat di luar saja yang melihat bahawa muafakat nasional ini harus dihancurkan. Kita memahami unsur-unsur dalam itu ada. Tetapi demi umat, demi rakyat, demi negara keseluruhannya, UMNO dan PAS insyaAllah tidak akan pernah lari dan tidak akan membubarkan muafakat nasional, malah akan memperkasakan muafakat nasional. Ya, dinamika politik terpaksa itu mengalami perkara yang lain. Disebutkan bahwa MCA dan MKC atau sepakat kepada bangsa nasional dan bangsa nasional sedang mendukung muafakat nasional. Kawan-kawan kita di Sabah, IPRS adalah sepakat kepada bangsa nasional dari pendukung kita. Tapi ini satu dinamika politik yang harus kita akui sebagai satu realiti siasat baru politik negara kita. Kalau ada permasalahan ini adalah permasalahan buruk cabang yang asalkan pokok itu, pokok politik itu bertujuan pada akar dunia yang hukum. Asalkan pokok politik itu mempunyai ranting-ranting yang hukum. Yang ada pokok yang tinggi di antara pokok-pokok yang lain. Pokok itulah yang akan kita ambil bincang atau berkir. Namun akar yang pokok itu yaitu UMNO dan PAS, insyaAllah pokok itu akan terus melindungi dan menaungi sebagai tempat berteduh rumah rakyat Indonesia. Ya, selepas ini akhir slim ini, insyaAllah baru dan saya akan bersama pilihan raya negeri. Bukan hanya 1 kursi, 73 kursi di Dewan Perwakilan Negeri. Jadi Sabah itu akan jadi apa? Bagaimanakah bukan hanya soal komposisi parti-parti yang berlainan bagi menanti
saya yakin ada gagasan baru yang akan terbentuk insyaAllah di Sabah yang akan mengumpulkan tidak kurang daripada 7 partai politik yang berbeza di Sabah bagi menentukan pada 26 hari bulan September apabila pilihan raya negeri diadakan, kemudian diadakan insyaAllah kesepakatan di dalam muafakat berdasarkan semangat Sabah, insyaAllah kita akan dapat menjadi kerajaan baru di negeri Sabah. Namun asas bernegara itu adalah penentuan wahdatul fiqh, wahdatul qaum, penyatuan pemikiran dan hati nurani. Maka insyaAllah kemenangan PRT ini akan memberikan inspirasi untuk kemenangan kita di satu dengan tidak langsung dengan teriak jauh pertama. Kita merasakan bahawa kerajaan Sabah sama dengan kerajaan di pusat. Apabila mereka juga memberikan janji-janji yang berkuatan sebagaimana di dalam PRT yang lain, PRN di Sabah, rakyat di Sabah sangat-sangat rindu kepada kita kerana yang kerajaan yang ada lebih sedikit daripada 2 tahun. Tetapi kalau mereka mendukung bahawa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan melalui akad menurut akad, bagaimana dengan kerajaan di Sabah? Mereka menangkan sumpah selepas ketua menteri yang benar dan menteri yang banyak dinafikan kerajaan saudara perempuan, terutama yang berada di luar negeri, terutama di keadaan di sini. Kerana PRT sendiri penting, bukan hanya untuk Muslim, bukan hanya untuk Tanjung Balik, bukan hanya untuk negara, malah ini akan melacak hidup ke Sabah. Berikanlah semangat kemenangan yang berkaitan insyaAllah pada 29 Ogos ini Islam bagi memberikan semangat pada rakyat kita di Sabah untuk kita membentuk kerajaan negeri baru di Sabah di bawah pemufakatan kerajaan. Sebab itu kita akan menghadapi pilihan 2019. Ya, ramai sangat penganalisis politik yang mengharapkan supaya berbeza pandangan dan pendapat antara lawan lepas dan menang. Ramai lagi yang menjadi tukang-tukang politik yang mampu melihat bahawa pewakat nasional ini terkubur. Ramai lagi jarum-jarum yang menunjuk dari dalam dan luar untuk memufarakahkan gabungan pewakat nasional ini. Tapi yakinlah, selagi Presiden PAS bersama-sama perasaan dengan Presiden UMNO, insyaAllah kami berdua berdekat untuk menentukan bahawa pewakat nasional akan tetap dipertahankan, berdasarkan bukan sekadar menunggu di hari ke-15. InsyaAllah selepas di hari ke-15 kita akan terus berbukan muafakat nasional. Mudah-mudahan semangat pada malam ini akan kita terjemahkan dalam kerja-kerja yang masih bermati hari ini. Kerja-kerja yang mempunyai istiqamah dengan ikhtiar yang tinggi, dengan penuh bertanggung
usaha dan azam yang kita lakukan harus kata-kata kita berusaha semua dengan ikhlas dan tidak ada agenda tersembunyi di kalangan kita. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki wal yatarattaf wala yushraka Allah. Saudara-saudara, dalam sekali dalam saya mengucapkan kepada terima kasih kepada Presiden PAS dan seluruh pimpinan PAS yang istiqomah bersama-sama dengan pimpinan ini. Dinamika politik kita hadapi bersama. Apapun tekanan dan cabaran yang ada di hadapan kita, kita akan bermain. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih, terutamanya kepada muslimat PAS dan wanita UMNO yang bekerjasama dengan rakyat di dalam arti yang telah lalu dan sedang dilalui, dan insyaAllah muslimat dan wanita UMNO akan terus berpikir apabila kita menghadapi hari ini. Begitu juga pemuda UMNO dan pemuda PAS, begitu juga Sebab Sakit dan Jabatan Aman, begitu juga Putri dan Amirah. Penghargaan kami berikan kepada mereka kerana mereka wala kepada arahan parti PAS dan UMNO untuk merealisasikan kita lakukan sesuatu yang baik. Allah Ta'ala pasti akan menguji. Hanya mereka yang cekal, InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan kebenaran. Oleh kerana Tuan Guru menjual mereka dulu, saya bisa membelinya dengan benar. Kalau tidak, dululah Tuan Guru mengatakan bahawa tawaran itu tidak tinggi boleh ada. Buah jambu di dalam hati, buah gelam di dalam batu. UMNO dan PAS, teman sejati, kita buktikan di hari undi. Buah gelam di dalam batu, pokok kelapa di tepi air. Kita buktikan di hari undi Muhammad Saidi menang berada. Saya bukan kopi rakyat, habis terpercaya pada solusi kebunan mereka. Berhargaan untuk yang hormat Dato' Haji Sarani Muhammad. Saudara perempuan, saya yakin yang berada di luar sana, terutama di kalangan pengundi dan seluruh jentera muafakat nasional, rakan-rakan dalam UMNO dan PAS dan Friends of BN serta bersatu. Ketepikan perbezaan kalangan kita, mari kita bersatu untuk bergerak dan merasakan sah di hadapan kita, insyaAllah, dengan tidak terdahului hukum Allah, dengan faizah serta ketaatan Allah, insyaAllah 29 bulan Oktober. Kalau kita secara Masyarakat Aziz akan menang dengan bergaya atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh muslim dan didukung oleh seluruh jentera muafakat nasional, barisan nasional dan rakan-rakan yang lain akan menentukan kemenangan. Makin banyak kakak, makin banyak silap. Itulah saya yang di sini.
datang di bahagian depan habis makanan. Dan setakat ni dia masih lagi di dalam pantauan dan dirawat dengan begitu rapilah daripada pasukan doktor PPJ dan media. Ya, sedang. Tak boleh sekolah tu kerana dia perlukan berehat lah. Mungkin kita tengoklah perkembangan dia masuk. Dia tergantung dia pagi tadi bangun subuh rasa keadaan tidak selesa dan terus dikejarkan ke PPJ. Dan PPJ sudah sekali dirawat lah dan kemungkinan setakat ini stroke lah mungkin. Saya tak pasti tapi selepas subuh lah dia bangun pada subuh. Keadaan mungkin sebelum ni memang kurang sihat atau macam keadaannya macam sebelum dia kelakar kursi roda dan dia pun jarang datang ke pejabat ada perlukan rehat. Alhamdulillah mungkin ini Allah bagi peluang untuk rehat supaya dia kembali berusaha. Kalau kita pakai doa lah semoga semua rakyat Perak seluruh Malaysia supaya dapat mendoakan keadaan kesihatan. kita tahu Sultan memang diri baik dah. Ya. Mungkin Sultan dah maklum. Saya rasa memang belum lah. Biasanya begitu. Sebab mufti sangat rapat dengan Ustazah dengan mengenai yang mengenai topik dia di rumah. Ya. Dia sekarang berada di KBB lah. Besok dalam pukul 11 insyaAllah saya akan melawat. Saya pun dapat maklumat ni daripada Jabatan Mufti yang belum lawat lagi. InsyaAllah besok. Doa-doa lah insyaAllah. Ataupun YB nak buat proper kat office ke lepas melawat turun pergi office semua tunggu kat office ni PC boleh Kalau tunggu bawah kena halau pula. kena halau payah lah Ramai-ramai buat kerja. dan langgur tu tak langgur. Okay, baik. Terima kasih semua kepada anda yang menonton Facebook Live MGTV malam ini. Telah pun habis ceramah muafakat nasional dengan kehadiran Presiden UMNO dan juga Presiden PAS. Dan seperti tadi Esko Negeri Perak yang bercakap kepada media ketika media bertanyakan soalan mengenai Mufti Negeri Perak Tan Sri Harusani yang dikejarkan ke hospital hari ini. Terima kasih kepada anda yang terlepas untuk menonton. Boleh pergi semula ke Facebook MGTV untuk mendengar semula ceramah muafakat nasional pada malam ini. Apapun boleh tunggu berita lanjut di portal kami nanti di www.malaysiagazette.com. Apapun terima kasih. Selamat malam kepada anda semua. Jangan lupa turn on notification anda sebarang perkembangan kami akan bawakan daripada masa ke semasa pada esok hari. Assalamualaikum dan selamat malam.